Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini saya bersama rakan-rakan akan membentangkan mengenai profil usahawan. Berikut merupakan ahli kumpulan yang terlibat. Yang pertama, Nur Najah Solehah binti Maliki. Yang kedua, saya sendiri, iaitu Nur Arizah Akilah binti Yaakob. Yang ketiga, Nur Haslinda binti Anwar. Yang keempat, Bajat Hashimah binti Ma'rufur. Dan yang terakhir, Fauzini. Ini merupakan nama sebuah perniagaan yang ditubuhkan oleh usahawan yang kami pilih, iaitu Ulu Village Camp di Kopeng, Perak. Ini merupakan sedikit gambaran di Ulu Village Camp. Seterusnya, saya akan menerangkan poin utama, iaitu pendahuluan yang dikaitkan dengan kajian. Apa itu usahawan? Usahawan ialah individu yang menubuhkan perniagaan sendiri serta mengembangkannya dari masa ke semasa. Objektif kami menjalankan kajian ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti latar belakang usahawan. Yang kedua, mengenal pasti latar belakang perniagaan usahawan. Yang ketiga, menguraikan faktor-faktor sebelum dan selepas usahawan memulakan perniagaan. Dan yang terakhir, mengenal pasti matlamat usahawan menjalankan perniagaan. Ini merupakan sumber dan kaedah yang kami gunakan untuk mendapatkan data. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer yang merupakan sumber data utama yang didapati melalui usahawan itu sendiri. Kami menggunakan kaedah Google Meet untuk bersama muka dengan usahawan itu sendiri untuk mendapatkan maklumat. Data yang kedua, kami menggunakan sumber sekunder, iaitu merupakan data yang telah sedia ada diperoleh daripada mana-mana sumber, iaitu kami mendapati maklumat daripada Facebook dan laman web di Google. Berikut merupakan gambaran semasa Google Meet sebelum dijalankan pada 8 November 2021. Baik, yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai latar belakang usahawan, iaitu Puan Zorin binti Rahmat. Nama beliau Puan Zorin binti Rahmat. Beliau berumur 24 tahun, diberi kelahiran beliau di Batu Pahat, Johor. Status pertama sudah berkahwin. Walau pendidikan beliau sejak pelajaran Malaysia SPM. Beliau dan suami memiliki umur Village Camp di Kopeng, Perak pada tahun 2016 sehingga kini. Faktor yang mendorong beliau sebagai usahawan. Yang pertama, faktor keuntungan. Dan itu pendapat beliau, keuntungan beliau itu lebih menguntungkan dibanding berkecamatan gaji daripada majikan. Faktor yang kedua, faktor kawasan setempat. Seperti yang kita saja maklum, di negeri Perak merupakan kawasan yang mempunyai berbagai tempat pelancongan. Tuan-tuan kuliah suami mempunyai tanah di negeri Perak dan mereka berdua peluang ada tersertai dalam industri pelancongan. Faktor yang ketiga, faktor kedudukan strategi. Kedudukan Kopeng Perak betul-betul berada di Pulau Kopeng, iaitu berada di tengah-tengah yang menghubungkan dari arah utara, selatan dan timur. Kedudukan ini amatlah berdekatan kepada tempat pelancongan di negeri Perak. Jadi, disebabkan faktor-faktor ini yang menyebabkan beliau dan suami untuk mencemuri dengan bidang usahawan ini. Beliau yakin adanya faktor-faktor ini, perniagaan yang dijalankan ini mampu meningkatkan perniagaannya dan dapat mencapai segala matlamat yang dirancang. Baik, kita kembali kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari Amizah Akilah di atas pembentangannya sebentar tadi. Seterusnya kita akan sambung bahagian latar belakang syarikat. Latar belakang syarikat. Syarikat yang kami pilih ini dikenali dengan nama Ulu Village Camp yang terletak di Kopeng, Perak. Ulu Village Camp ini dimiliki oleh Puan Zorin binti Rahmat. Beliau membuka perniagaan ini bersama dengan suaminya pada akhir tahun 2016 sehingga sekarang. Pada awalnya, Puan Zorin binti Rahmat hanya memiliki 2 hektar tanah dan dusun durian. Dengan hanya bermodalkan RM50,000 sahaja untuk membuka perniagaan Ulu Village Camp ini, Puan Zorin mengambil pendekatan untuk membina 2 buah rumah pondok dan sebuah dewan. Kini, terdapat lebih 20 buah bilik termasuk kolam renang privasi di sekitar resort tersebut. Puan Zorin mempunyai 2 orang pekerja untuk membantu beliau mengemas bilik dan membersihkan kawasan Ulu Village Camp tersebut. Puan Zorin turut dibantu oleh keluarganya, iaitu suami dan anak-anaknya pada musim cuti.
Ulu Village Camp ini mensasarkan pelancong daripada semua tempat termasuk di dalam dan luar negara. Terdapat aktiviti-aktiviti menarik seperti berakit, memancing di kolam pancing, mendaki sehingga ke Gua Tempurung dan Gua Kandu. Kerana Ulu Village Camp ini berhampiran dengan kawasan Sungai Kampar Perak. Terdapat beberapa pakej seperti pakej keluarga, pakej pelajar dan pakej untuk jabatan kerajaan. Pakej-pakej ini menawarkan pelbagai tawaran yang menarik dengan harga yang berpatutan termasuk dengan makanan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di situ. Ini adalah salah satu gambar yang diambil oleh pelanggan di Ulu Village Camp Gopeng Perak. Itu sahaja untuk latar belakang syarikat. Bahagian seterusnya akan dibentang oleh pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Nur Haslinda atas perbentangan sebentar tadi. Sekarang kita beralih kepada proses menjadi seorang usahawan. Usahawan sebelum memulakan perniagaan. Puan Zorin bekerja sebagai kerani di sebuah sekolah dan akan bersara pada tahun hadapan. Sebelum bekerja sebagai kerani, beliau bekerja sebagai tukang masak di asrama. Pada zaman remaja, Puan Zorin pernah bekerja swasta. Perkara yang membuatkan Puan Zorin lebih bersungguh untuk membuka Ulu Village Camp ialah beliau pernah menerima rombongan sekolah dalam lingkungan 70 orang dan beliau mengesyorkan satu tempat penginapan, tetapi pengurus tempat penginapan tersebut tidak melayan pelanggan dengan baik. Pelanggan juga memberitahu kualiti di situ kurang memuaskan. Oleh itu, Puan Zorin membincangkan dengan suaminya untuk membuka satu tempat penginapan yang dapat menarik ramai pelanggan dengan menjaga kualiti tempat tersebut. Pada zaman remaja, Puan Zorin pernah menolong ibunya menjual kerepet. Bermula daripada itu, beliau lebih berminat untuk berniaga. Terima kasih atas pembentangan itu tadi. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya dan tajuk pembentangan yang akan saya bentangkan ini ialah 5.0 usahawan sewaktu memulakan perniagaan. Seperti yang sedia maklum, setiap usahawan sudah semestinya mempunyai motivasi mereka tersendiri untuk memulakan perniagaan. Begitu juga dengan Puan Zorin. Puan Zorin mengatakan bahawa antara motivasi yang menyebabkan beliau ingin membuka resort beliau ialah kerana Puan Zorin ingin menyimpan simpanan yang lebih daripada gaji tetap. Beliau berpendapat bahawa memulakan ataupun melibatkan diri dalam perniagaan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih berlipat kali ganda berbanding bekerja dan mempunyai gaji yang tetap. Seterusnya, antara motivasi yang ada untuk beliau memulakan perniagaan beliau ialah beliau mempunyai pengalaman asas untuk menjalankan perniagaan beliau. Seterusnya, motivasi yang membuatkan Puan Zorin ingin memulakan perniagaan beliau ialah kerana beliau ingin mempunyai simpanan pada masa akan datang. Seterusnya ialah 5.2 matlamat semasa memulakan perniagaan. Antara matlamat Puan Zorin untuk semasa memulakan perniagaan ialah yang pertama, memberi keselesaan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, mementingkan kebersihan dan kualiti resort. Yang ketiga, mendapatkan kedudukan kewangan yang kukuh. Tajuk yang terakhir, 5.3 Sumber sebelum memulakan perniagaan. Antara sumber yang dimiliki oleh Puan Zorin sebelum memulakan perniagaan beliau ialah yang pertama, beliau mempunyai tanah sebanyak 2 hektar. Yang kedua, beliau juga mempunyai modal sebanyak RM50,000. Dan yang ketiga, beliau juga mempunyai dusun durian. Beliau menggunakan sumber-sumber ini sebaik yang mungkin untuk membuka resort beliau. Beliau juga tidak mendapatkan pinjaman daripada mana-mana pihak kerana beliau berpendapat lebih baik beliau menggunakan duit beliau sendiri daripada perlu bergantung kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pembentangan oleh saudari Shima tadi dan saya akan meneruskan pembentangan saya dalam bahagian ini. 5.4 iaitu rangkaian yang tersedia. Puan Zorin menyatakan bahawa tiada rangkaian yang tersedia dalam perniagaan
Ulu Village Camp ini. Beliau bercadang untuk membuka cawangan lain pada masa yang akan datang. Beliau juga membuat penambahbaikan terhadap bilik-bilik dan kolam renang. Dalam penjagaan Ulu Village Camp ini mempunyai aktiviti outdoor yang menarik dengan pelatih yang berpengalaman. Seterusnya, 5.5 iaitu risiko pada awal permulaan. Pada awal permulaannya, Puan Zori telah menyatakan mempunyai risikonya, iaitu dari segi kewangan. Beliau tidak mempunyai pinjaman daripada mana-mana pihak luar, tetapi mempunyai modal sebanyak 50,000 untuk membuka penjagaan Ulu Village Camp ini. Pada awal permulaannya, penjagaan tersebut belum terkenal dan Puan Zori telah menggunakan media sosial untuk mempromosikan. Dengan cara ini, telah menarik perhatian para pelancong yang mendatangnya. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ho Zini di atas perbentangannya sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, banyak perkara yang kami dapat pelajari daripada sesi temu bual bersama seorang usahawan yang bernama Puan Zorin binti Rahmat. Antaranya, perkara yang penting untuk memulakan perniagaan adalah modal. Faktor utama kejayaan Puan Zorin ialah beliau menguruskan semuanya daripada jawatan pengurus sehinggalah anak buah. Hal ini kerana jujur dan amanah dari segi kewangan amatlah penting dalam usaha untuk mengembangkan perniagaan. Kita perlu bijak menguruskan kewangan seperti ke mana duit itu dibelanjakan. Masa temu bual, Puan Zorin banyak memberi nasihat kepada kami sebagai pelajar untuk memulakan perniagaan. Antaranya, kita hendaklah sentiasa mencari ilmu dengan usahawan yang berjaya demi mengembangkan sesebuah perniagaan.